Syirah Banjir. Okay, now semua dah betul ya. Cuba saya nak awak, any one of you just make a circle. What kind of circle yang kita boleh buat untuk K-map tu. So draw the circle on top of it. Kebetulan kita dapat satu je output satu, so kebetulan lah Tak boleh circle boleh tulis. Okay, now kita dah ada satu circle tu pun satu dia ada markah you all lukis circle walaupun ada satu saja nilai output satu. Kalau korang buat circle, so ada markah dekat situ sebab circle tu is one of the technique. Macam saya sebut tadi, teknik dia dalam circle tu kena ada satu ataupun ada 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi itu teknik Kalau you salah circle memang tak ada markah lah. Kalau betul circle walaupun macam ni bentuk dia pun ada markah So now you know how to make circle and then you mengeluh si Naufal, kesian kat dia. Okay, now dapatkan boolean expression untuk F di situ bagi yang circle yang you all dah buat tu. Tengok nilai A, B dan tengok nilai C Apakah nilai A, B dekat situ? Dalam circle yang buat tu apa nilai A, B dia? Kosong-kosong atau 01 ataupun apa dia? 110 So 110 adalah kalau tukar kepada bentuk alfabet dia jadi ABC bar. ABC bar. ABC bar. So right there ABC bar. Okay, ABC. So this is the simplification of the original of the Boolean expression is A and B nor C. And now you just make it simpler. You got A, B, sekejap. ABC bar ni C yang bar dia bukan semua bar kalau ada kurungan kemudian baru ada bar, itu semua tu perlu dibarkan Maksud saya, kejap saya nak conteng sekejap dekat sini kejap Okay, kalau macam ni maksud dia C saja yang bar Kalau macam ni letak kurungan macam ni, yang ni dia ada satu bar untuk semua satu bar untuk semua. So now kita tak nak macam ni dia C saja yang bar sebab nilai C tu kosong. Okay, now this is our, but we don't know either our expression is correct or wrong. So now your task is to simplify the original Boolean expression using the Boolean expression, and after you get the answer, please compare the answer. Okay, now untuk nombor 4 kita buat dekat bawah ni kita buat dekat bawah nombor 3 tu, kita buat nombor 4. Okay, so anyone? Saya salin balik okay, soalan yang asal dia adalah F equal to A, B, bar, C. Ini asal okay. So first of all kita nak pakai teorem apa ni? Kalau awak lihat ni, bar yang paling panjang no ke nen? Yang paling panjang dia meliputi semua sebutan. Semua pun boleh ubah. Nen or no? No. Kan? No. No tu yang paling panjang. Jadi patahkan, sekejap. Kita patahkan yang luar kan dalam Kita patah yang panjang dulu. Kita patahkan yang panjang tu, so akan dapat apa? Kita patahkan yang no tu dulu
patahkan yang no. Okay, saya dah salin dah ni. Okay, cuba patahkan yang ni. Yang saya duplicate tu. Patahkan yang no tu supaya dia jadi basic. Bila patahkan no dapat apa? Edit saja yang saya dah duplicate tu ya. Yang saya duplicate daripada atas ke bawah tu. Saya dah duplicate, awak edit dekat situ, patahkan no C. Patahkan no C, tukarkan dia kepada apa? Teorem De Morgan tadi, awak refer kepada nota yang saya dah bagi dekat awak tadi. Kalau no patah jadi apa? No, tak payah duplicate. Awak conteng saja dekat, saya dah duplicate dekat situ. Tak payah duplicate lagi dah. Ni saya delete Okay, saya dah delete. Susun elok buat AB dulu. C dekat belakang. Ada yang menulis lagi ke? Kalau tak ada, saya nak terangkan ni. Saya dapat ada satu tanda hijau dekat situ macam ada somebody tengah menulis. Tak ada tak ada respon, so I guess tak ada siapa yang menulis. So for the second line, I ask you to break down the NOR gate into basic gate. So what should you do is, okay, you just ignore the A and B first. A and B, you just ignore first. You just focus at NOR gate. So what is happening after you break down the NOR gate is, kalau NOR dia jadi apa? Kalau you refer pada note yang I bagi tadi, kalau NOR, dia breakdown jadi apa? Dia jadi gate apa? You tengok nota tadi, sesiapalah gate NOR, dalam nota tu ada diberi gate NOR. Gate NOR kalau pecah dia jadi gate apa? And dengan not kan? And dengan not. So tukarkan OR tu kepada AND dan bahagikan bar dia kepada sebutan yang berkenaan. Mungkin you all tak nampak kalau buat bar macam ni. Kejap, saya ubah bar ni kepada not bar kepada not. Apostrophe ni saya ubah kepada bar bar.
Kejap. Ni rupa bentuk dia bila kita tukar kepada bar. Biasa saya lukiskan Saya lukiskan dekat soalan asal. Ni rupa dia Inilah rupa dia bila saya buang apostrophe ni, saya buang. Dia akan jadi macam tu. So bar ni should be sama panjang lah macam tu. Bukan sama panjang, dia selari. So bila padam apostrophe dia akan jadi macam tu. Okay. Okay, and now cuba ni siapa buat garisan ni? Boleh padam balik tak? Siapa yang buat okay, good. So now what's the next step? I kata patahkan no C tu. No C patahkan jadi macam mana? Ni. Patahkan no C tu. Kita nak pakai teorem De Morgan ni. You dah belajar make discrete kan? Teorem De Morgan ni. Macam mana nak apply ni? How to apply teorem De Morgan? Dia padam lah ni. Tulis kat situ. Nak patah panjang dulu ke pendek dulu? Okay, yang panjang dulu. So kita akan dapat, so siapa buatlah, tolonglah tulis sikit. Saya nak tengok you all punya output macam mana. Salah pun salah lah, tak apa. As long as saya nampak apa yang awak dapat petang ni. Kita dah terlambat satu kelas sebab cuti hari tu. So next week nak tak nak kena ada ujian juga. Please someone please patahkan guna teorem De Morgan. Awak akan tulis tu. Awak dah terlompat beberapa step. Boleh tak awak buat step yang paling close dengan itulah, dengan expression tu. C tu dah betul. Okay, yang AB tu. C dah betul, NC tu pun dah betul. Bar dia tu, bar untuk AB tu. Titik tu boleh buang lah kalau tak nak guna Jarang orang guna N dengan titik. Titik boleh buang.
AB tu pun titik boleh buang. Okey, bar panjang untuk AB mana? So awak dah patahkan macam saya dengan Naufal seorang dalam kelas ni ya. Tak apalah, yang lain tu tengoklah ya, menontonlah koma ya. Okey, bar untuk C dah ada, so C dapat dia punya bahagian. Kemudian O tu dah ubah kepada N, kan? OC tu tukar jadi NC. Yang bar panjang untuk AB dekat mana? Sekarang ni awak tulis balik bar pendek untuk AB, bar pendek untuk AB tu memang untuk AB. Bar panjang tu, mana bahagian untuk AB? Portion untuk dia mana? So lukis satu lagi bar dekat atas AB. Dua bar lah, sebab bar yang sekarang ni bar yang asal. Yang tu bar panjang tadi bila dah patah kan, jadi dua lah. Betul? Awak buat semua panjang dengan bar yang asal, bar pendek tu. Buat semua panjang. Kira semua panjang lah tu Yang B tu rapatkan ke A supaya nampak B tu di bawah bar yang sama. Okay. So this is the second step. Okay, betul So sekarang hijau tu bar yang panjang telah dipatahkan kepada dua, di mana NOR sudah menjadi N bar. N bar tu maksudnya ada N bar lah. Bar atas C tu awak rapatkan, betul-betul letakkan atas C apa Naufal? Okey. Hari ni kelas kita lebih lambat sikit Sesiapa yang ada hal boleh dismiss kelas. Sesiapa yang ada program ke boleh dismiss kelas. Okay, siapa yang tak ada program boleh stay lah Minggu depan kita kena ada ujian juga. Ada yang dah keluar ke? Daripada 29, 30 tinggal 29. Kalau nak keluar beritahu jangan keluar macam tu je. Okay dah. So, okay betul. Okay, then kemudian AB tu kita nak patahkan yang hitam ke yang hijau? Yang hijau. No, kita patahkan hitam dulu. Sebab dia dekat dengan AB. Oh. Yang tadi kita buat atas sebab kita nak bahagikan dia kepada dua bahagian. Satu bahagian untuk sebutan C, satu lagi bahagian untuk sebutan AB bar. So yang ni dah buat lah. So now kita sekarang nak patahkan pula yang satu untuk A, satu untuk B. So kita patahkan hitam tu dulu. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi A plus B Yes, A bar or B bar bar. A bar, yes, or B bar, bar hijau. Bar hijau yang panjang. Saya ingat. B hijau yang panjang. Okay, kemudian NC lah. NC bar masih lagi kekal. Jangan tukar C. C dah settle. C jangan tukar dengan O. C. Oh, C je. Oh, C. Jangan kacau C. Kita nak main dengan AB je sekarang. C dah selesai. Okay. Now, kita nak patah yang hijau pula. Okay. Patah hijau dia akan jadi A bar bar. Oh, A bar bar. Kemudian bukan lagi O. Kita dah patah tu. O jadi apa? Once patah. Jadi, okay. B. Bila patah dia kena ubah
O jadi N, kurungan C bar. C bar. Okay, equal to. Okay, bar dengan bar ni dia boleh matikan. Boleh dimatikan sebab bar ni dia flip kan. Kalau A tu 1, kemudian bila flip satu kali dia akan jadi A bar. Bila dia flip balik dia akan jadi A balik kan. A, saya ulang balik, A bila flip dia akan jadi 1 bar. Dia akan jadi A bar. Bila A bar ni kita flipkan balik dia akan kembali kepada asal. So boleh buang lah. So jawapan dia adalah A, B. A, B. Kurungan dah boleh buang lah sebab dah settle dah. Oh, okay. Ujung-ujung dah boleh buang lah kurungan, tak ada masalah. So dah settle kan. A, B, C bar. Yeah. C bar. Sama tak dengan K-map tadi? Sama. Okay, sama. Dengar ramai suara ada lagi. Ingat kalau tak ada. Biasa, cuma tengah tenung. Sedih Tengah saya. Ingat saya dengan Naufal berdua je. Tak, kita tengah tenung tengok macam mana. Ada. Okay, bagus. So dapat sama. Okay. Kalau awak tengok langkah yang kedua, sekejap saya bulatkan guna pointer Di langkah kedua ni, kalau awak tengok di sini, AB dekat sini, bila kita patahkan daripada soalan asal, kita patah, dia dapat macam ni. Langkah kedua. Langkah kedua ni awak nak tengok atas AB ni ada 2 bar kan? Okey. Pada peringkat ini dah boleh potong dah sebenarnya. Sebab dia ada 2 bar kan? So potong. Saya pakai marker warna orange Yang ni dah boleh potong ni. Ni boleh potong. So ni boleh potong. So terus dapat jawapan A, B, C bar. Okay. Oh, terus dapat ni. Bila dah potong ni, yang warna orange ni saya yang conteng So bila kita potong, dia akan dapat A, B, C bar kan? Terus dapat jawapan. So saya saja buat panjang sebab saya nak membiasakan awak guna teorem De Morgan. Kalau buat pendek terus dapat jawapan, awak hanya patah sekali je terus dapat jawapan. Jadi saya tak puas sebab awak tak try sepenuhnya teorem De Morgan. So that's why saya minta awak patah sampai ke bawah tadi. Tujuan saya satu je, untuk membiasakan awak dengan teorem De Morgan. Kalau perasan tadi, kalau saya tak suruh awak buat panjang-panjang, awak cuma patah sekali je. Tapi sebab saya minta awak buat panjang-panjang, so awak dah patah 3 kali. So saya harap bila 3 kali patah ni, awak nampak macam mana teorem De Morgan tu berfungsi. Tu je tujuan saya. So dalam exam tak payah buat panjang-panjang dalam kelas saya buat panjang-panjang sebab nak tunjuk itulah cara patah. Okey, ini soalan untuk apa yang kita dah belajar daripada minggu lepas sampai hari ni. Dalam exam biasanya buat benda ni lah. Cuma tadi dekat page kedua Naufal ada buat truth table guna dua input. Dia buat 2x2 2x2 sebab Naufal punya justification sebab Lita yang dia lukis ni 2 kaki demi 2 kaki. Okay, fine, kita tengok page yang kedua. Tengok page kedua Okay. Tengok page yang kedua, tengok Naufal buat macam mana. Tu output dah lain tengok output dia semua kosong tu tu dah lain dah output dia. Macam mana nak buat tu? Sekejap 0001 bar 1010110. Okey. Kemudian di-OR-kan dengan C. C dapat 1111. OR-kan semua dapat kosong. Tengok. Kalau tengok satu dari segi dia punya combination input tu macam ni lah. Cumanya sekarang kalau kita compare dengan truth table sebelumnya, dia sepatutnya dapat satu output sekiranya input 110 110 sepatutnya dapat 1. So tengok balik yang Naufal buat 111, dia tak ada 110.
Tak ada kan? Yang dia ada 000, 011, 100, 111. Jadi jawapan Naufal ni betul tapi dia tak nak kata tak lengkap pun tak juga, tapi dia tak meliputi banyak input. Kalau kita buat K-map, K-map tu tak ada bacaan. Betul. K-map tak ada bacaan sebab dia tak ada output. So tapi output yang Naufal buat ni betul. Sebab kalau compare dengan yang 8 input, yang ada 8 input tadi, kalau 000 memang dapat 0 pun. 011 pun dapat 0, 100 pun dapat 0, 111 pun dapat 0. Betul. Jawapan dia betul. Cuma dia tak lengkap lah. Jadi kalau dalam exam, kalau macam ni lah dia punya truth table, dapat separuh markah lah. Separuh sebab output yang dicari ni untuk 4 input saja. So separuh markah. Kalau biasanya truth table 8 markah 8 markah. Maksudnya untuk dua kombinasi input 1 markah. Dia 0.5 lah. Separuh. So kalau 8 semua sekali 4 markah lah. 4 markah. So yang ni dapat 2 lah. Dapat 2 sebab output ni bukan meliputi semua kombinasi input. Saya tak cakap salah jawapan ni betul. Jawapan ni betul tapi outputnya tak menyeluruh. Okey. So itulah daripada minggu lepas sampai minggu ini sebenarnya inilah yang awak belajar. First saya kenalkan awak kepada gate-gate yang ada. Kemudian selepas saya perkenalkan awak kepada gate-gate yang ada, saya tunjukkan Boolean expressionnya apa. Kemudian saya tunjukkan awak macam mana nak lukis Lita guna circuitlab.com. Kemudian saya ajar awak bagaimana nak tengok input yang mungkin terhasil berdasarkan kombinasi input yang ada. Itu kena guna formula sifar hingga 2 kuasa n tolak 1 lah untuk buat truth table. Kemudian simplify the equation using K-map, Karnaugh map, and then simplify using Boolean expression. And when you use the Boolean expression, make sure you consider 5 types of theorem. Yang paling mudah associative dengan commutative lah, yang tu mudah. Yang basic pun mudah juga. Saya rasa lah pada saya yang basic tu mudah. Kemudian teorem De Morgan tu teorem De Morgan tu make sure you practice lah. Okay. So itulah yang akan masuk exam minggu depan. Cuma ada beberapa part daripada nota chapter 3 tu yang akan masuk juga. Cuma saya tak pasti you all ni boleh hadam lagi ke petang ni? Kalau tak boleh, tak apa. Kita buat another day, kita reserve for the class, for class lah. Before next week. Macam mana? Kita buat minggu ni saya ada figure apa-apa. rasanya Saya ada, saya memang ada hal pun. Second of the student. Ni siapa yang conteng tu? Sukanya conteng. Sekarang aku suruh bercakap, present semua senyap macam tikus kan? Bombol. Dia bye-bye lagi kita kat situ Sir. Ya. Macam mana? Sir tak ada ke hari lain yang Sir free? Besok. Hari yang Sir free. Hari minggu ni. Dalam minggu. Besok? Minggu ni lah. Kalau malam boleh? Malam Sir free. Malam boleh lah malam. Nanti kita orang bagi tahu hari ni. Kita orang bagi tahu hari kat Sir tapi dalam minggu ni lah. Malam. Untuk sambung. Boleh? Malam Okay, Sir. Okay. So sebelum besok lah nak bagi keputusan ke? Malam esok ke? Tak kisahlah anytime tapi malam. And then minggu ni lah sebelum quiz minggu depan, ujian minggu depan. Ini sebagai kelas ganti lah cuti gitu kan. Lepas tu janganlah Nanti padam. saya update kat Sir. Ya. Itu je lah. Kemudian lepas quiz minggu depan nanti kita masuk chapter 4.
chapter 4 ni sepatutnya kalau face to face korang akan masuk lab tau. Akan masuk lab untuk buat simulasi. Simulasi korang akan diberikan komputer, korang kena pasang, kena buka, kena install, semua kena buat sendiri seorang-seorang. Kemudian akan diuji seorang-seorang juga. Tapi memandangkan Bestnya. memang best pun. Yang lain saya tak tahulah. Untuk Saira best lah. Yang ni saya tak tahu. Yang diam tu saya tak tahulah dia orang suka ke tidak kan. Saya buat mesin asap Suka. menggunakan circuit board tu. Itu dah advance tu. So oleh kerana tak ada face to face, nanti saya akan bagi awak satu simulasi. So simulasi tu Tak, saya abaikan. simulasi tu berat tau. Berat. Dia berat tapi awak boleh set up dia punya display tu, tapi kabur sikit lah kalau ambil yang low spec punya. Dia Kena download ke? Dia kena install lah. Nanti saya bagi dekat WhatsApp group dia punya installer. Simulasi tu seronok. Dia ada arahan dan you all boleh pasang-pasang komputer sendirilah guna 3D object. So untuk itu nanti untuk testing bab yang tu pada ujian juga. Yang tu pada ujian juga untuk saya mungkin tak terangkan awak lah perancangan kelas ni. Sepatutnya saya kena terang hari yang pertama tapi tak apalah sebab ada yang masuk lambat pun. Actually untuk kelas ni ada 4 learning outcome. Learning outcome ni adalah hasil pembelajaran. Dekat sekolah pun adalah cikgu cerita kot pasal learning outcome ni. Jadi untuk kelas ni ada 4 learning outcome. Learning outcome yang pertama, yang tu dia akan cover final exam. Itu untuk chapter 5, 6, 7. 5, 6, 7 tu akan masuk final exam. Kemudian dia ada LO kedua. LO kedua ni dia akan cover chapter 2 dengan 3. Yang ni 30 markah, yang ni banyak. 30 markah ni 15 untuk chapter 2, 15 untuk chapter 3. So siapa yang masuk second intake ni, dia kena score yang second quiz sebab dia akan double markah dia per 30 kalau yang first intake per 15 saja. So kena double effort lah untuk yang minggu depan punya quiz. Itu untuk LO kedua. Untuk LO ketiga pula, yang tu melibatkan yang you all kena masuk makmal tu lah kalau face to face. Tapi sebab tak ada makmal, so kena main game. So itulah after quiz ujian minggu depan untuk LO kedua tu, saya terus akan bagi awak simulasi. Kemudian untuk test LO3 ni nanti awak akan diberi satu game. So dalam game tu nanti awak akan diberi diberi satu tempoh masa mungkin 24 hours. Tak kisahlah awak nak tidur ke, awak tak nak tidur ke. So dalam game tu nanti awak akan diberi tugasan tau. Dah akan ada customer akan datang pada awak dan minta awak install PC. So awak kena record lah berapa banyak customer yang satisfied dengan awak. Kalau dia puas hati dengan awak, dia akan bagi awak duit. Dia akan bagi awak duit So saya tak kira based on berapa duit yang upah yang awak dapat sebabnya duit ni upah ni boleh, ya Allah dia rajin menconting-conting tu aku tengah bercakap ni. Tak korang lah. Duit tu boleh dicari dengan, dia ada 2 kaedah cari duit dalam game tu Satu, awak repair komputer orang. Yang kedua, awak boleh buat, lepas awak repair komputer orang tu, awak akan diberi upah kan. So upah tu awak boleh guna untuk beli barang-barang komputer dan awak install satu komputer baru dan awak jual komputer tu. Itu pun boleh jadi duit juga. Tapi saya tak kira yang tu sebab komputer yang awak buat untuk jual ni dia tak detail tau. Dia punya pemasangan tak detail macam simulasi yang saya nak bagi minggu depan. Jadi part tu saya tak ambil kira lah. Tapi untuk install OS, game tu memang powerful lah. Memang step install OS tu memang ada dalam tu. Memang exactly like the real one. So because of that, yang part berapa banyak duit awak saya tak kira. Berapa banyak komputer yang awak boleh buat dan jual pun saya tak akan kira. Saya hanya akan kira berapa banyak masalah pelanggan yang awak boleh selesaikan. Yang tu saya kira. Jadi ini first time saya nak try sebab face to face kelas online kan. Sebab before this saya tak tahu macam mana pensyarah lain buat untuk gantikan yang datang ke lab ni. Tapi yang saya nampak, pelajar kena hasilkan video pemasangan komputer. So setiap individu dia kena create satu video tapi pelajar ni dia kena cari komputer dia sendiri, desktop. Dia kena buka, dia kena pasang. So I am worried
some of you tak ada komputer yang boleh dibuka dan dipasang. Sebab yelah, ada yang sayang komputer, tak nak buka, ada yang takut nak buka, semua hantar ke kedai kan. So saya tak nak kacau lah tu. So the best way saya gantikan dengan game lah. So that is why this is the first time saya run game tu untuk evaluate korang. So itulah perancangan untuk LO ketiga. LO keempat, projek berkumpulan. Projek berkumpulan ni saya tak decide lagi nak buat apa, tapi kalau tengok arahan assignment dalam My Guru tu, yang tu saya akan repair lagi sebab tak berapa nak tak confirm lagi, tak ada konsensus lagi. Untuk projek berkumpulan ni saya plan untuk buat macam sebelum-sebelum ni lah, di mana you all semua akan appear dalam video untuk terangkan tentang komponen-komponen komputer yang you all dah belajar daripada simulasi yang saya beri minggu depan lah. So you all create your own video and then ceritalah dalam bentuk apa-apa pun. Maksud saya bentuk apa-apa tu pun, maksud saya tu adalah bentuk tu bermaksud kaedah penyampaian tu ada yang buat dalam bentuk lirik lagu, ada yang bersaja, ada yang bersyair, ada yang buat dalam bentuk berita, ada yang buat dalam bentuk cerita dahulu kala. Nanti saya bagi link ataupun contoh video macam mana kawan-kawan pernah buat sebelum ni. So nanti kamu boleh cantum-cantumkanlah video tu sebab masing-masing dekat rumah masing-masing kan. So boleh cantum-cantum dia jadikan satu video lah. So itu untuk LO yang keempat. So selesailah. So saya harap kelas ni boleh habis cepat sebab nanti you all selisih dengan grup degree. Grup degree masuk tengah bulan Oktober. Saya pun kena mengajar degree. Saya takut saya terabai awak semua. Sebab dah banyak sangat jadual kan. Saya selisih dengan diploma dengan degree. Jadi kalau boleh saya nak settle down you all ni cepat-cepat supaya korang tak terbiarlah bila degree masuk nanti. Itu saya punya niat lah So saya harap you all boleh bagi kerjasama lah, fokus dan study lah supaya boleh score setiap LO tu. So itu saja untuk hari ni. Sorry sebab ambil masa awak sampai 5.24. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Untuk latihan, korang boleh create korang punya soalan sendiri Korang create apa-apa saja persamaan. Kemudian boleh WhatsApp pada saya persamaan tu. Kalau saya kata okay, so you all boleh work on it. Bagi je persamaan yang korang nak buat tu pada saya. Korang create your own expression. Jangan panjang-panjang sangat Macam saya buat A, B, bar, C ni pun dah quite okay for you, your level lah. So you create your own expression and send it to me. Bila saya approve, kalau saya kata ni sesuai untuk awak, so awak boleh work on it. Awak boleh create dia punya circuit using circuit lab. Awak boleh create dia punya truth table dan yang lain-lain lah macam kita buat tadi dalam Jamboard tu. Okay, itu saja. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.